pun ada setiap hari Sabtu di Naka, Pekan Naka juga telah pun dirasmikan dataran ilmu. Rentetan dataran ilmu Zubaidah merupakan dataran ilmu yang saya anggap tertua jugalah, kita yang memulakan langkah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, juga para pendengar yang menyaksikan secara live, mohon panjang-panjangkanlah dataran ilmu Zubaidah ini. InsyaAllah kita jadikan bumi merbuk ini dengan limpahan rahmat Allah, dengan environment dan suasana ilmu. InsyaAllah Al-Ustaz Mokhtar Senik dah pun sampai, dan kita menunggu untuk kuliah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Ustaz Mokhtar Senik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah ta'ala al malaikat yaqulu Allah ta'ala lil malaikatihi uktubu abdi hadza fi jabbarin. Baik, kita sambung pengajian kita daripada kitab Tajzibul Atrafil Hadis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi yang di kitab muka surat 13, hadis yang paling atas, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat riwayat Ibnu Adi an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhuma, kata Nabi, jauhkan kamu daripada takabur. Jauhkan kamu daripada takabur, kerana memanglah manusia itu sentiasa bertakabur, hatta firman Allah Ta'ala kepada malaikat, kamu tuliskan hamba-Ku ini ke dalam puak yang mutakabbirin. Maka di antara perkara yang Nabi SAW larang kita semua ialah kita bersifat takabur. Takabur ni salah satu daripada sifat-sifat mazmumah. Dan kata para alim ulama, dosa yang pertama manusia, dosa yang pertama makhluk Allah ialah dosa takabur. Itu kata setengah ulama berdasarkan kepada keengganan syaitan, iblis untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala perintah semua
termasuk iblis pada masa itu berada di kalangan malaikat supaya sujud kepada Adam sebagai sujud tahiyah, maka semua malaikat sujud. Fasajadu, maka sujud sekalian malaikat itu, illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka enggan ia dan terjadilah ia di kalangan orang-orang yang ingkar. Jadi dosa yang pertama kabur. Dia tak rasa besar, dia tak sombong kalau dia ingat kepada Allah. Takabur ini ialah kerana seseorang dia rasa dia hebat, rasa dia lebih, rasa dia lebih besar. Jadi menyebabkan dia sombong. Tapi kalau dia ingat kepada Allah, dia rasa dia hebat, Allah lebih hebat. Dia rasa dia kuat, Allah lebih kuat. Dia rasa diri dia mempunyai segala kecukupan, Allah lebih cukup. Jadi sebab itu bila ingat kepada, kerana seorang hamba itu la yazalu yatakabbaru, sentiasalah dia bertakabur. Jadi seorang hamba ni kalau dia berterus-terusan sifat takabur tadi, sombong tu dia tak rawat, maknanya dia terus sombong dengan kesombongannya, dia tak rawat, dia tak ubat kesombongan dia tadi dengan rawatan rohani, maka sampai kepada satu peringkat hatta yaqulullahu ta'ala lil malaikatihi, sehingga Allah kata pada para malaikat, oleh kerana hamba ni tak berubah-ubah sifat takabur dia, maka Allah kata uktubu abdi haza fil jabbarin. Kamu tulislah, senang malaikat, tulis dia ni tergolong dalam golongan jabbarin, orang yang mutakabbirin, yang menyombongkan diri. Maka bermakna akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kita elakkan daripada takabur. Orang sombong ni dia akan hina. Dia akan jadi hina. Sebab tu Nabi kata apa? Wa man tawadda'a rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendah diri, Allah angkat kemuliaan dia. Dia mulia di kalangan manusia, mulia di kalangan malaikat, mulia di sisi Allah. Tapi siapa yang sombong, Allah akan injak kemuliaannya. Makna jadi hina. Hina di sisi Allah, hina di sisi malaikat, hina di sisi manusia-manusia yang beriman. Cumanya dia mulia di kalangan orang-orang kafir dan munafik. Itu orang yang sombong ini. Jadi sebab itu kita carilah kemuliaan di sisi Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu di sisi Allah, di sisi Rasulnya, dan di sisi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi makna kita carilah kemuliaan itu. Baik, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Rawahul Bukhari. Kata Nabi, hendaklah kamu jadikan sembahyang yang akhir sekali. Hendaklah kamu jadikan salat yang akhir sekali di waktu malam itu ialah salat witir. Ini makna bila kita bangun malam, kita salat malam. Salat malam ni ada orang panggil dia salatut tahajudi. Sebagaimana yang kita dah sebut dulu, tahajud ni ada dua pengertian yang ulama beri. Yang pertama, ada ulama kata ada salat tahajud. Mana nawaitu nawaitu salatul tahajudi. Saja aku salat sunat tahajud. Jadi ada kata ada salat tahajud, tapi ada kata setengah ulama, jumhurnya kata salat tahajud tu tidak ada. Yang dikatakan salat tahajud tu apa? Iaitu mana-mana salat yang dilakukan pada waktu malam menandakan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah. Tahajud tu apa? Tahajud tu maknanya bersungguh dalam nak melakukan ibadah. Tengah-tengah tidur pun bangun. Patutnya layanlah mimpi. Mimpi kan sedap. Tidur seronok, tidur. Musim-musim hujan pula, banjir-banjir sikit. Contohnya, dah tidur sedap. Dengan tilam pun tebal. Sweet dream punya tilam. Bantal pula Hilton pillow. Jadi
tiba-tiba dia sanggup bangun. Sanggup bangun tu tanda bersungguh. Untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk apa saja. Maka kata ulama, solat malam itu ialah solat tahajud. Jadi solat malam ni sama ada solat hajat, solat witir, solat taubat, solat tasbih, maka digolongkan sebagai salawatut tahajudi, solat tahajud. Jadi bila kita bangun malam, kita tunaikan solat tahajud. Berapa rakaat? Sabit dalam hadis, Nabi tunaikan solat malam kebiasaannya 13 rakaat. Ini malam. Jadi 13 rakaat ni banyak jugalah. Kita ni kadang-kadang solat tarawih 11 rakaat campur dengan witir pun ramai lari balik kan. Bulan musim tarawih Ramadan, sampai kat 8 lari balik. Hak balik lah. Hak tak balik itu dia berhenti di dekat 8, dia tunggu belakang, tunggu mori. Jadi maknanya ada juga begitu. Jadi sekarang nak solat malam ni berapa rakaat? Iaitu 13 rakaat. Itu amalan Nabi. Jadi 13 rakaat itu solat apa? Solatlah apa pun. Tapi di antaranya solat taubat, solat hajat, mohon kepada Allah. Lagi, dan solat hajat tu pun ada ikhtilaf juga ulama. Ada ulama kata solat hajat ni tidak ada. Cuma ada satu periwayatan daripada Abdullah bin Abbas berkenaan dengan solat hajat. Jadi kata ulama, solat hajat tu apa? Iaitu solat 2 rakaat, lepas tu mohon kepada Allah. Jadi niat solatul hajati itu tak ada, kata setengah ulama. Jadi makna solat, kita solat apa? Solat 2 rakaat, solat mutlak, tapi kemudian mohon doa, maka dinamakan hajat. Jadi itu adalah ikhtilaf, berbagai-bagai pandangan ulama. Jadi kita solatlah solat taubat 4 rakaat contohnya, buat 2-2, 4 rakaat dengan 2 salam. Jadi 2 dah. Lepas tu salat hajat tadi 4 rakaat, dah 8. Lepas tu tambahlah salat-salat lain. Yang akhir sekali ialah salat witir 3 rakaat. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi itu pandangan ulama. Tapi kalau nak buat 1 rakaat, ini kata perbahasan ulama tentang salat sunat witir ni, kalau nak buat 1 rakaat, letakkan dia berdampingan dengan 2 rakaat salat lain. Misal contoh kita kata kita salat isyak. Lepas salat isyak kita nak salat witir contohnya. Maka lepas salat isyak kita salat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Kalau lepas salat isyak kita salat sunat 2 rakaat kan. Lepas salat isyak 2 rakaat, salat sunat isyak 2 rakaat ni bangun salat witir 1 rakaat. Jadi maknanya dampingkan dia. Makna buat dia pasangan dengan 2 rakaat salat lain. Kalau nak buat witir 1 rakaat, tapi sebaiknya 3 rakaat. Itu makna 3 rakaat salat witir. Jadi 3 rakaat salat witir. Jika sekiranya sekiranya malam, maka sunat afdal 3 rakaat dengan 2 salam. Jika siang, maka 3 rakaat dengan 1 salam. Jadi makna besar fadilat witir ni. Kenapa? Kerana Nabi SAW melalui sehari dan semalam, Nabi tak pernah meninggalkan witir. Nabi tak pernah tinggalkan witir. Sehingga ada mazhab yang kata witir ni wajib. Sehingga ada mazhab itu punya Nabi ni melazimi witir, hingga ada mazhab yang mengatakan bahawa witir itu adalah wajib. Betul kalau kita pergi sebelah negara yang India, Bangladesh, dia solat sunat witir ni wajib. Betul dia malam lepas pada solat isyak dia bangun 2. Jadi dah solat witir 3 rakaat itu wajib bagi setengah mazhab. Bagi kita pula mazhab Asy-Syafi'i, kita panggil sunat muakkad. Kenapa kita letak sunat muakkad? Kerana Nabi dah beritahu solat fardu hanya 5 waktu sahaja. Nabi kata solat fardu hanya 5 waktu. Dah tu witir Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal tu tanda muakkad. Makna sangat dituntut. Jadi makna jangan berlalu satu hari kita ni kecuali siangnya duha, kemudian malamnya solat apa saja dipanggil sebagai solat tahajud, dan kemudian witir 3 rakaat. Jadi makna itu kelebihan. Ada pun yang lain tu solat tasbih contohnya memang dituntut, tapi tidak terlalu diberatkan.
Sehingga tasbih ni siapa mampu, lakukanlah sekali sehari. Siapa tak mampu, lakukanlah sekali seminggu. Tak mampu lagi, lakukanlah, kerjakanlah sekali sebulan. Tak mampu lagi, kerjakanlah sekali setahun. Tak mampu lagi, kerjakanlah sekali seumur hidup. Solat tasbih. Jadi makna, jadi tidaklah besar tuntutannya berbanding dengan witir. Jadi kita solat witir malam ni pada waktu malam. Kenapa? Kerana mengikut Nabi SAW. Jadi jangan tinggal solat witir. Doa kepada Allah. Kita ni banyak-banyak bangun malam, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebab kita ni banyak dosa. Jadi hari dosa kita ni hari-hari. Paling tidak dosa apa? Dosa lalai dalam mengingati Allah. Dosa lalai dalam mengingati Allah. Benda yang melalaikan kita daripada ingat Allah tu banyak. Dan kita lakukan benda tu, maka kita bertaubat. Taubat. Lalai kerana sibuk dengan Facebook. Lalai ingat Allah kerana sibuk dengan Twitter. Lalai kerana sibuk dengan lalai kepada Allah kerana sibuk dengan WhatsApp. Lalai kepada Allah kerana sibuk dengan baru ni pula TikTok pula. Jadi maknanya lalai itu kena taubat. Kena bertaubat. Kita kata tak buat dosa. Tak, lalai itu dosa lah tu. Lalai. Kenapa? Hati manusia dicipta oleh Allah untuk ingat Allah. Maka bila dia tak ingat Allah, mana hati sudah berdosa. Jadi kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan serik untuk bertaubat. Walaupun kita berulang kali melakukan dosa. Jangan serik. Kerana orang yang serik bertaubat, itu tanda keputusasaan. Dan Allah tak suka. Allah suka hamba dia ni bertaubat. Dah tu kalau banyak kali berulang dosa, tak apa, bertaubat. Taubat lagi. Itu makna Allah Ta'ala suka begitu. Suka kita ni bertaubat, tanda kita sedar bahawa kita tu hamba dan Allah itu maha pengampun. Betul kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Allah Taala kata walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun tu. Allah Taala kata apa? Allah kata orang-orang yang mulia itu siapa? Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang bila dia melakukan kejahatan ataupun sebarang fahsyat, dia pun ingat kepada Allah. Betullah ada setengah ulama berkata, kadang-kadang Allah Ta'ala mentakdirkan hamba itu berdosa untuk hamba itu menyesal dan ingat kepada Allah. Mana begitu Allah Ta'ala nak kita ni ingat dia. Lalu sebab itu bila seorang hamba itu melakukan dosa dan ingat pada Allah, dan melakukan maksiat dan menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, lalu dia ingat kepada Allah, dan fastaghfaru li dzunubihim, maka dia memohon keampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu Allah Ta'ala sayang, Allah kasih. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala sebut apa lagi? Iaitu mereka itulah orang-orang yang balasannya dan pengampunan daripada Allah Ta'ala, dan kepadanya syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dua perkara Tuhan beri kepada orang yang bertaubat. Yang pertama, maghfirah, pengampunan Allah. Yang kedua, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Jadi maknanya kita taubat. Walaupun berulang kali kita melakukan dosa, berulang kali, sebab kita hamba yang berdosa. Nak tak berdosa tu para nabi-nabi yang maksum, rasul-rasul yang maksum, malaikat yang tak berdosa. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Jadi kita terdedah 24 jam kepada dosa, maka lakukanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata berkenaan dalam satu hadis, antaranya berkenaan dengan ada sahabat bertanya, kalau aku berulang kali melakukan dosa macam mana? Kita pun mungkin nak tanya begitu. Macam mana kalau kita buat dosa, kita taubat, lepas tu kita buat lagi, kita taubat lagi, kita buat lagi, kita taubat lagi, macam mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Nabi kata apa?
Nabi kata aznaba abdun zamban. Ada satu orang hamba, dia ni berdosa, dia lakukan satu dosa. Lepas tu bila dia berdosa, dia pun kata apa? Dia kata Allahumma gfirli zambi. Dia kata Tuhan, ampunkanlah akan dosa-dosaku. Satu orang berdosa, lalu dia pun kata pada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka berkatalah Allah Ta'ala, bila hamba tu minta ampun, Allah pun kata. Allah kata apa? Allah kata aznaba abdi zamban. Hamba ku ni telah melakukan dosa. Allah beritahu pada malaikat lah, hamba ku ni telah melakukan dosa, satu dosa. Fa'alima anna lahu rabba. Tapi bila dia melakukan dosa, dia tahu dia ni ada Tuhan yang akan mengampunkan dia. Mana ini hebatnya hamba aku ni. Hamba aku ni walaupun dia buat dosa, tapi dia masih ingat lagi bahawa dia ni ada Tuhan, iaitu aku. Aku ni siapa? Aku ni yang yaghfiru zamban, yang mengampunkan dosa, wa ya'khuza bizambi, dan mampu pula menurunkan azab. Jadi hamba ku ni ingat, walaupun dia buat dosa, dia ingat pada aku, bahawa dia ni masih ada Tuhan. Tuhan tu pula yang mengampunkan dosa, ataupun Tuhan yang mengazab dia. Jadi mana hamba ku ni bagus, kata Allah, bagus sebab dia ingat kepada aku. Maka dengan kerana itu Allah ampunkan dosa dia. Summa ada, kemudian dia berulang balik. Maka dia ulang balik melakukan dosa tadi. Faznaba, lalu dia buat dosa. Faqala ay rabbi ighfirli zambi. Dia kata lagi, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka kata Allah kata apa? Abdi aznaba zamban. Hamba ku telah melakukan satu dosa. Fa'alima annahu rabba yaghfiru zambi wa ya'khuza bil zambi. Dia tahu bahawa dia masih ada Tuhan. Dia ada Tuhan yang mengampunkan dia, dan Tuhan yang mengambil azab jika dia tidak bertaubat. Jadi dengan kerana itu aku ampunkan dia, kata Allah. Summa ada, kemudian diulang lagi. Dia kata lagi, Allahumma gfirli zambi, wahai Tuhan, ampunkanlah dosaku. Lalu Allah pun kata, faqala tabaraka ta'ala alima anna abdi aznaba, hambaku telah berdosa. Fa'alima annahu rabba yaghfiru aw ya'khuza bizambi. Dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang mengampunkan dia, juga mengambil seksa atas azabnya. Maka Allah kata, aku ampunkan dia. Maka kata Allah, Nabi kata apa? Nabi kata, Allah kata apa? Allah kata, i'mal syi'ta faqad ghafartu. Allah kata, kamu buatlah apa kamu nak buat, aku tetap akan mengampunkan kamu. Ini makna nak ceritanya luasnya pengampunan Allah. Tapi jangan pula hadis ni memberikan kita faham bahawa kalau begitu boleh suka-sukalah ulang dosa. Tidak, bukan begitu maksud dia. Maksudnya nak menceritakan keluasan pengampunan Allah. Dan kalau kita takdirnya tersalah ulang balik melakukan dosa, maka Allah ampunkan lagi. Kita tersalah lagi, Allah ampunkan lagi. Sebab hamba itu dia tak dapat mengelak daripada sering tersasar. Kadang-kadang kerana lupa. Dosa kita buat kerana lupa tak diambil kira oleh Allah. Kerana lupa, kerana gila, belum balik, tidur, Tuhan tak ambil kira. Jadi sebab itulah di antara di antaranya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi kerana itulah kita ambil kesempatan atas sifat pengampunan Allah, mohon keampunan. Tapi takdirnya kita satu ketika tanpa sedar terulang balik buat, minta ampun balik. Terulang balik buat, minta ampun balik. Jadi mana jangan serik dalam memohon pengampunan. Kerana dalam satu hadis lain Nabi SAW berkata, Nabi kata apa? Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Nabi kata tiap-tiap hamba umat aku Allah akan ampunkan dia. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi kata setiap umat aku Allah akan ampunkan dia. Illa al-mujahirin, melainkan mujahir, mujaharah. Ini bukan muhajirin. Muhajirin itu orang berhijrah. Ni mujahirin. Dia terbalik tu. Mujahirin iaitu orang yang mujahir. Mujahir ni siapa? Mujahir ni iaitu wa inna minal mujahirah. Adapun Nabi kata orang mujahirah ni siapa dia?
iaitu inna ya'malar rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltul barihah kaza wa kaza faqad bata yasturuhu rabbahu wa yusbihu yaksifu sitrallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mujahirah? Allah ampunkan semua umat Nabi Muhammad kecuali golongan mujahirin. Siapa mujahirah? Mujahirah itu kata Nabi, satu orang laki-laki ataupun perempuan pun, dia lakukan satu dosa pada satu malam. Buat satu dosa pada satu malam. Dosa dia tadi ditutup oleh Allah. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Dia seorang saja tahu dengan Allah. Tak ada siapa tahu. Anak beranak dia tak tahu, adik-beradik tak tahu, kawan kerabat, kawan jiran tetangga tak tahu. Lalu Allah Ta'ala tutup aib dia. Allah Ta'ala tak beritahu. Tiba-tiba dia bangun pagi esok, dia kata pada orang, fayaqulu ya fulan fa amiltu kaza wa kaza. Dia kata, wahai tuan-tuan, nak tahu tak? Saya malam tadi saya buat begini. Makna dia sendiri menzahirkan dosa dia. Sedangkan Allah telah menutup dosanya, lalu dia menzahirkan dosanya. Maka dengan kerana itu Allah tidak maafkan dia. Jadi maknanya Allah dah tolong dah. Allah tolong tutup aib-aib dia. Tiba-tiba dia buka, dia cerita. Maknanya apa? Mujahirin ni maknanya orang yang buat dosa dengan rasa bangga. Orang yang buat dosa dengan rasa tak bersalah. Orang yang buat dosa dengan gembira dan seronok, maka Allah tidak ampunkan dia. Jadi sebab itu kita kena insafi. Selagi kita lakukan dosa dan kita sedih dengan dosa yang kita buat, maka selagi itu Allah ampun. Dan kalau kita buat pun dengan kerana terlupa, dengan kerana terlanjur, maka Allah ampunkan. Jangan buat dosa kerana bangga, seronok, cerita pula kat orang. Maka itu di antara sifat-sifat keji yang dibenci oleh Allah. Jadi kerana itu kita bangun malam ambil peluang, doa kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Ya Allah, Engkau telah tutup. Allahumma astur uyubi wa la takshif aurati. Ya Allah, tutuplah segala aib-aibku. Jika sekiranya aib aku ni Tuhan, mengadu pada Allah, aib aku ni ya Allah tutuplah. Sebab apa? Sebab kalau aib aku ni musuh tahu, musuh akan guna untuk menyerang aku. Sekiranya kawan, sahabat aku tahu, sahabat akan hilang hormat kepada aku. Maka pada masa itu aku Tuhan tak ada harga langsung. Harga pada pandangan musuh tak ada harga, pada pandangan kawan pun tak ada harga. Jadi maknanya aku masa tu tidak ada sebarang kehormatan lagi. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma astur uyubi. Ya Allah, Engkau tutuplah segala aib-aibku. Wala taksif aurati, dan jangan kau buka aurah. Aurah ni makna sesuatu yang memalukan aku. Sama ada khalayak di dunia ataupun di akhirat. Jadi makna kita mohon kepada Allah. Allah tetap akan menutup aib manusia. Allah akan tutup. Sebab itulah ada satu ketika seorang lelaki mencuri. Seorang lelaki mencuri zaman Saidina Umar. Dia ni mencuri, dia buat kejahatan lah zaman Saidina Umar. Lalu ditangkap. Bila ditangkap, dia hadap kepada Umar. Lalu keluarga pencuri tadi cakap kat Saidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, minta boleh tak ringankan hukuman atau lepaskan dia? Kerana inilah baru sekali dia mencuri. Kata keluarga dia tadi, baru sekali, first time nak belajar mencuri. Takkan kena hukum dah. Maka kata Umar, jika dia baru sekali mencuri, Allah tidak akan dedahkan dia. Makna bila terdedah ni kepada orang, maknanya dia sudah banyak kali mencuri. Makna Allah Ta'ala ni pengasih. Sekali hamba buat kejahatan, penuh penyesalan, Allah tak akan buka. Allah tidak akan buka. Kecuali tiba-tiba hamba tadi membuka aibnya sendiri. Jadi kerana itu kita mohon kepada Allah Ta'ala. Minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kerana kita ni hamba-hamba yang banyak dosa. Sementara masih ada peluang. Jangan sampai tak ada peluang. Sampai matahari naik sebelah barat tak ada. Atau sampai nyawa ke halkum. Sampai halkum, ghargharah ni. Sampai ke ghargharah. Ghargharah tu kerana apa? Kerana ketika itu nyawa bunyi orang dekat nak mati ni, dia bunyi rup begitu. Jadi maknanya bila nyawa dah sampai ke ghargharah ni,
maka tak ada pengampunan. Pintu taubat telah tertutup. Jadi kita ni mohon ampun kepada Allah. Bimbang kita ni mati dengan tiba-tiba. Tiba-tiba tak sempat nak mohon ampun. Jadi kerana itu, pertama, jaga diri jangan buat maksiat. Kedua, banyakkan taubat kepada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Orang yang banyak bertaubat, Allah angkat banyak perkara pada dia. Angkat darjat, Allah angkat bala. Kita sekarang musim Covid ni kan, sampai setengah tu nak datang kuliah pun takut, kerana Covid punya pasal. Ini pun kita satu hal juga. Kita boleh berjaga-jaga, syarat suruh berjaga-jaga, tapi jangan melampau panik. Jangan takut sangat sampai panik kita. Maknanya, dan jangan terlampau tak takut. Jangan terlampau tak takut. Maknanya kena jagalah, imbangi. Kita imbang. Maknanya dari segi zahir kita berjaga-jaga, dari segi rohani kita terlalu panik. Terlalu panik. Ni ramai dah ni, banyak dah kena. Sebab kalau nak kira benda lain banyak lagi. Mati di jalan raya lebih ramai daripada mati Covid. Kalau nak kiranya, cuba kira statistik tahun kita daripada bulan 3 Covid kan, sampai bulan ni, bulan 12, baru berapa ratus je mati. Kalau nak kira matilah, mati kerana Covid ni berapa ratus. Nak halang nyamuk masuk, nyamuk gigit kita tidur, kita pasang kelambu kan, atau kita pasang kelambu kerana kelambu tu benteng daripada nyamuk termasuk. Maka begitulah benteng bala ni apa? Bala ialah as-sadaqah, iaitu bersedekah. Sebab sedekah ni kata Nabi, as-sadaqatu junnatun. Sedekah ni benteng, perisai. Dan Nabi tambah lagi dalam hadis-hadis lain, Nabi sebut as-sadaqatu tasuddus sab'ina baban minal bala' wa fi riwayatin baban minasu. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya sedekah itu membentengi, menghalang kamu daripada 70 jenis bala. Dari jin juga dia pun. Kami tak nampak dia boleh melekat pada kami. Jadi yang dapat menjaga kami daripada keburukan dia ialah dengan rahimu ya Allah, dengan kasihmu wahai Allah. Jadi kita mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam kita kata apa gitu, kita dikejar oleh segerombolan anjing. Nak datang kuliah, anjing kejar, berlari kita. Lepas tu balik kan kena kejar lagi. Jadi berlari lagi kita. Jadi cara penyelesaian bukan dengan cara kita pula hambat anjing tu. Kalau kita nak hambat anjing tu pula letih lah kita. Dia pula bukan seekor, 20 ekor. Jadi sekarang kita nak buat macam mana? Cara mudah ialah pergi jumpa tuan anjing. Jumpa ada dia yang menyelamatkan kita. Mana tu dia hantar dia. Lepas tu dia antara kawalan kita jaga SOP. Lagi apa lagi? Antaranya bila ambil wuduk, selalu berwuduk. Kan? Itu penyelesaian agama secara dini. Antaranya sentiasa berwuduk. Lepas tu jaga kebersihan, gosok gigi, apa lagi yang Islam ajar. Kemudian apa lagi? Makan nasi semua basuh tangan. Islam lama dah ajar. Kita dia ingat ke ilmu kesihatan moden. Ilmu kesihatan moden baru berapa tahun ajar. Islam lama dah ajar basuh tangan, makan nasi dan sebagainya. Jangan makan dengan tangan kiri. Mana selain daripada menyalahi sunnah, tangan kiri ni, tangan kiri ialah tangan yang selalu memegang kotoran. Itu tangan kiri. Jadi dibimbangi apa? Dibimbangi kita nampak bersih, tapi bakteria, kuman dan sebagainya ada. Jadi mana itu? Dan kemudian setengah ulama dia kata apa? Dia kata kajian yang dibuat, dia kata tangan kanan dengan tangan kiri ni tak sama. Kita tangan kanan ni bila kita makan dengan tangan, dia akan keluar enzim daripada celah-celah tangan kita. Enzim, makna enzim tadi mempermudahkan proses penghadaman, menyebabkan kita tak sakit perut, makanan mudah hadam, ataupun dipanggil sebagai digestion system kita akan jadi baik. Belah kiri dia tak ada enzim tu. Sebagaimana sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni ada sebelah daripada sayap tu racun, ada sebelah lagi penawar. Sebelah racun, sebelah penawar. Jadi sebab tu bila nyamuk lalat. Sebab tu bila lalat jatuh dalam air, iza waqa'az zubabu fi syarabi ahadikum. Kata Nabi, bila lalat jatuh dalam minuman kamu, falyaghmisu, maka kamu selam dia. Lalat tu jatuh, tak tahulah macam mana dia nak landing tak kena tempat, sekali jatuh dalam air teh kita. Lalu
bila jatuh jangan ambil lalat tu buang terus. Jangan ambil lalat tu buang. Nabi kata apa? Celup dia. Celup, mana celup sekejap. Jangan celup lama. Kalau celup lama dia mati. Bila mati sengaja membangkaikan dia. Nah, jadi mana sekarang celup sekejap. Kenapa? Nabi kata sebab kita tak tahu sayap dia jatuh tadi tu, masa dia landing tu, masa dia nak landing jatuh sayap belah racun ke sayap belah penawar. Kita tak tahu. Jadi dengan senangnya kita selam. Supaya takdirnya tadi jatuh tu sebelah racun, maka yang sebelah penawar ni akan sebagai remedy dia, sebagai penawar dia akan dirilis racun tadi, menyebabkan air kita okey balik, neutral balik. Jadi mana itu Islam ajar. Maknanya lepas selam buang. Jangan lepas selam tu telan dengan lalat-lalat. Itu tak boleh pula tu. Jadi maknanya syarak dia ajar cantik. Itu hukum syarak. Jadi tangan kita pun begitu. Kenapa hikmah makan tangan kanan? Kenapa? Kerana enzim daripada tangan kanan lebih berfungsi sebagai pembantu kepada air liur dan enzim-enzim lain dalam perut dalam menghadamkan makanan. Jadi kita taklah sakit perut, usus kita tidak bekerja keras untuk menghadamkan. Kenapa? Kerana telah dihadamkan oleh enzim-enzim lain tadi. Itu maknanya Islam ajar. Lagi apa lagi? Islam ajar di antaranya ialah antaranya wuduk tadi. Lepas tu bersugi. Sugi itu salah satu pada kebersihan yang diajar oleh Islam. Jadi kita sekarang kita ikut apa yang telah dibuat tadi. Dia sehari dua ni ada pula lah yang kata yang kritik pihak kerajaan, kritik pihak setengah ulama yang kata masuk masjid kena ada pencarakan. Kan kita sekarang kan jarak kan duduk 1 meter. Mujur 1 meter, tidak 5 meter. Jadi kan 1 meter. Jadi tahanlah sikit. Jadi mana jarak. Ada yang kritik, yang dikata ni tak sesuai, tak betul. Ada yang kritik tepuk ustaz. Itu mana dia kata tak betul. Sebab apa? Sebab dia kata kalau babi masuk dalam masjid, babi, dia buat banding dengan babi masuk dalam masjid, kita cuma halau babi. Lepas tu kita basuh tempat babi pijak tadi. Tak sampai tutup masjid kerana babi masuk masjid. Kerana babi masuk masjid tak sebabkan kita jarak solat. Jadi maknanya pengidap ataupun mangsa yang terkena penyakit COVID ni, bila masuk masjid, kalau begitu dia lebih hina daripada babi lah. Kata dia ustaz tadi, orang tadi, dia kata hina pada babi lah kalau begitu. Babi kita halau begitu je, tak sampai jarak solat. Tapi ni sekarang orang penyakit COVID masuk masjid, kita jarakkan dia. Hina pada babi lah kalau begitu kita buat. Ini pun kita kena faham. Itu qiyas tak betul. Itu bukan ilmu qiyas begitu. Qiyas dengan benda yang tak betul tak boleh. Babi lain. Orang penyakit yang kena jangkitan COVID lain. COVID ni. Babi tu apa? Babi tu lain. Apa dia babi? Babi tu babi. Jadi makna lain. Sebab babi ni bukan berjangkit. Tak ada orang bila pegang babi dia jadi babi. Tak ada. Lepas tu orang pegang dia pula separuh babi pula hak tu jadi. Tak ada. Babi ni tak menjangkiti menyebabkan jadi babi. Tapi virus corona ni, virus COVID ni, virus tu berjangkit. Dia boleh berpindah. Katanya dia bersifat macam protein, benda lemak. Macam lemak. Mana macam kita basuh pinggan, ada lemak. Kenapa kita pakai glow ke, kita pakai apa tu? Sunglass ke apa tu semua yang sunglass pula apa benda? Sunlight sunlight betul. Saya tak ada basuh pinggan. Jadi maknanya, jadi bila kita basuh, kalau lemak tu ada pada pinggan, kita basuh kan dia melekat pada tangan kita. Lemak tu kan, lemak tu melekat. Lalu orang lain bersalam dengan kita pula, lekat pada orang tu pula. Jadi benda yang mudah melekat, dia jenis stick, benda yang boleh macam stiker lah, benda lekat begitu. Jadi sebab itu ulama-ulama bila dapat pandangan daripada pakar virus bahawa virus ni boleh berjangkit, maka ulama kata kalau begitu kita fatwakan, kita istihad bahawa kena duduk jarak, kena jarakkan dia. Jadi itu ulama-ulama kita buat. Dari segi apa? Ikhtiariyah. Dari segi ikhtiar. Ikhtiarnya mana? Nak mengelak daripada berjangkit. Itu ikhtiar dia. Nabi pun suruh. Nabi kata apa? Kalau kamu pergi pada satu negeri yang dalam negeri itu ada ta'un. Ta'un tu apa? Ta'un tu ta'un lah.
Ta'un tu ta'un ke? Tak, ta'un lain. Ta'un tu Melayu panggil ta'un kan. Ta'un Melayu ni ialah serangan apa tu? Cerit-berit kan. Malaria apa cerit-berit sakit perut tu. Itu ta'un. Sekarang ta'un bukan cerit-berit. Ta'un inilah sebarang penyakit berjangkit. Sebarang penyakit yang menyebabkan boleh berjangkit. Itu ta'un. Contohnya apa? Contohnya sakit mata. Sakit mata ni kan berjangkit. Kan cikgu kan bila ada anak murid seorang sakit mata, cikgu kata balik lah. Balik dulu, esok dah sembuh datang. Sebab dia mudah berjangkit. Cikgu suruh balik tu kan apa? Bukan pertama penyakit sakit mata ni berjangkit. Yang paling cikgu takut berjangkit ke cikgu lah. Cikgu tak nak. Jadi cikgu kata balik. Dan kenapa dia penyakit berjangkit? Dan penyakit mata ni satu benda pelik. Ini pun patut kita buat kajian juga. Berjangkit ni biasanya kalau kita bersentuh. Tapi penyakit mata ni orang kata apa? Kalau ada orang sakit mata, jangan tengok mata dia. Sebab kalau tengok mata dia, mata kita sakit juga. Jadi kita pun fikir, kok mana dia berjangkit? Itu kena kaji tu. Sebab bersentuh tak? Cuma tengok saja. Tengok, kita pula sakit mata. Jadi, kenapa dia boleh berjangkit tak tahu. Dia berjangkit melalui wifi ke, bluetooth ke, kita tak tahu. Jadi sebab itu juga penyakit berjangkit. Jadi, Nabi kata kalau kamu masuk satu negeri, ada penyakit berjangkit, kamu jangan masuk. Kalau kamu duduk dalam negeri itu dah, kamu jangan keluar. Ini nak menunjukkan apa? Penjarakan. Itu penjarakan sosial yang Nabi ajar. Cuma Nabi tak sebut PKP, PKBB semua. Tak sebutlah. Jadi maknanya, itu cara pembenterasan dia. Jadi dari segi apa? Dari segi ikhtiar. Dari segi ikhtiar. Ada pula jawab, jangan duduk takut sangatlah. Ini tak, kalau tak takut sangat. Kita kan takut Allah saja. Tengok sedap juga bercakap. Kita takut Allah saja. Takut ni banyak jenis. Ada takut tabaiyah, ada takut yang bawa pada syirik. Bila takut berjaga-jaga dengan coronavirus ni, bukan bawa pada syirik. Nabi Musa bila Allah Ta'ala suruh berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni wa inni akhafu an yukazzibun. Kata Nabi Musa, ya Allah, boleh tak aku nak ajak sama saudara aku Harun? Sebab Harun ni dia fasih cakap. Jadi dia pemidato yang baik. Jadi kerana nak berdakwah dengan Fir'aun, mesti pemidato yang baik. Jadi aku nak bawa Harun, kenapa? Inni akhafu an yukazzibun. Kerana aku takut Fir'aun mendustai aku. Nabi Musa kata aku takut. Dah tu Nabi Musa syirik lah. Lepas tu kita jangan cepat sangat begitu. Jadi sebab tu kita takut dengan makna berjaga-jaga. Bukan takut sampai tak ada Tuhan, bukan. Mana kita berjaga-jaga. Jadi itu di antara. Ini nasib baiklah Allah Ta'ala jadikan boleh buka masjid, solat jar. Ada setengah negeri PKP langsung tak hidup masjid, langsung tak boleh buka masjid. Itu lagi teruk. Dan kita sekarang mujurlah, alhamdulillah masih lagi mengelak daripada corona ni dengan pakai mask, pakai topping kan. Kalau berat lagi macam mana? Takdir lagi dah berat sangat, pakai topi keledar belaka, lagi payah kan. Jadi betul kita ambil peluang sekarang. Benda yang kita boleh dekatkan diri pada Allah, kita dekatkan diri pada Allah. Nanti sampai satu tahap muslimat, laki-laki, perempuan kena pakai topi keledar belaka, itu lagi susah tu. Sekarang ni tengok tu pakai yang pakai cermin kat depan tu kan, pakai tahu tu. Itu pun kita tengok lemah dah tu. Kita tengok lemah, belum lagi topi keledar full face. Tak lama lagi pakai baju besi tu, lagi teruk tu. Jadi sebab tu kita ambil peluang sekarang, boleh datang masjid walaupun 1 meter jarak sebagainya, tapi sekarang boleh hidup. Masjid terus berjalan. Alhamdulillah. Maknanya Kedah dah dibuka. Pahang, alhamdulillah Pahang ni sejak daripada beberapa bulan ni masih lagi kadar jangkitan tak banyak. Kosong. Baru sehari 2 baru ni 1. Ini mungkin kerana Pahang tu dia luas. Dia luas. Dan tu saya duduk tengok negeri hak luas. Bila luas penduduk tak ramai. Jadi bila luas penduduk tak ramai, penduduk duduk jarak jauh-jauh. Jadi tak ada masalah lah. Macam Sarawak tak tinggi kes dia. Sebab dia negeri luas, batu orang pula duduk jauh-jauh. Kena pergi naik helikopter. Corona kata aku pun malas nak pergi. Jadi maknanya itu nak menunjuk pada kita jaga jarak kita. Kerana itu di antara cara kaedah usaha untuk menjarak, untuk mengelak dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan di samping kita banyakkan derma, di samping kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan selamatkan kita. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan. Kata Nabi, jadikanlah salat. Nabi kata separuh daripada salat sembahyang kamu yang sunat hendaklah sembahyang di rumah, dan janganlah kamu jadikan rumah kamu itu seperti kubur. Ini maknanya Nabi nak ajar kita, sebaiknya solat sunat ni kita solat di rumah. Itu sebaik solat sunat. Khususnya orang lelaki lah, muslimin. Muslimin ni contohnya isyak ataupun zuhur. Kan kita solat zuhur di masjid. Muslimin hak rajin pergi ke masjid lah. Ada juga muslimin hak malas, badan sihat, misai melenting, misai jogging 5 km sehari, masjid 100 meter tak sampai. Atau ada juga tu yang jenis begitu. Jadi sekarang katalah kita datang ke masjid, solat zuhur berjamaah. Kita pesan kat isteri kat rumah, jangan solat dulu. Sebab isteri tak datang masjid kan. Jadi kita kata jangan solat dulu, tunggu abang balik. Jadi kita solat zuhur, selesai solat zuhur balik kita solat sunat rawatib ba'diyah zuhur di rumah. Kita pun solat sunat saja. Aku solat sunat zuhur 2 rakaat ba'diyah kerana Allah. Kita pun solat. Isteri jadi makmum, dia solat zuhur, nanti dia tambah 2 rakaat lagi. Maka kita dapat pahala kerana afdal solat sunat ni di rumah. Yang kedua pula, isteri boleh tompang solat berjamaah. Itu di antara dia. Kalau tidak, bila dia nak solat berjamaah? Dia masjid nak datang maghrib ialah sempat kan. Kalau boleh datang pun, itu pun kalau kita bawa. Kalau kita tak bawa, payah juga. Jadi zuhur dia payah nak datang. Sebab tengah masak lagi, tengah baru siap-siap masak, nak datang fan zuhur, payah. Dengan bau ikan lagi, bau sisik ikan ada atas kening, santan kelapa, ampas kelapa ada atas dahi. Jadi payah nak datang. Jadi bila dia nak dapat pahala solat berjamaah, maka tunggu suami dia balik. Tunggu suami balik, solat berjamaah bersama. Ini besar, banyak kelebihan dia. Suami isteri yang sering solat berjamaah, maka rumah tangga dia akan rukun. Kerukunan rumah tangga dia. Dia biasa, suami jadi imam, isteri jadi makmum. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Amalkan insya-Allah kerukunan rumah tangga. Kerukunan rumah tangga. Walaupun mungkin ada krisis, tapi tak besar. Krisis dia masa muka sehari dua, okey. Sehari dua, okey. Sehari dua, okey. Makna tidak sampai kepada peringkat yang teruk. Itu peringkat yang teruk. Itu betul lah. Krisis tu biasalah rumah tangga kan. Rumah tangga biasa. Bahkan ada satu peristiwa, ada satu kes, baru lagi kes dia. Cerai di mahkamah di Arab Saudi ke negara mana tak ingat. Dia pergi tuntut cerai. Kata dia hakim, kenapa kamu nak fasah? Dia kata, saya nak minta fasah tu hakim, sebab saya rimah hidup dengan suami saya. Jadi kata hakim, kenapa suami kamu jahat ke? Tak solat ke? Isap rokok ke? Kaki dadah ke? Atau apa? Tak, suami saya ni saya rimah sebab dia baik sangat. Masa muka sikit tu, itulah dia baja-baja dia. Baja-baja macam kita tengok pokok kita. Pokok kita, kalau nak dia comel, memang tak payah baja kan. Dan bila baja, bau macam-macam dah. Bau tai ayam, bau tai kambing. Tapi dengan tai ayam, tai kambing itulah dia subur. Maka begitu dalam kehidupan keluarga. Satu hari seorang anak murid Imam Ar-Rafi'i, dia datang. Imam Ar-Rafi'i, anak murid dia datang jumpa Imam Ar-Rafi'i. Dia satu malam dia mimpi, dia tengok Imam Ar-Rafi'i duduk di atas tahta terbuat daripada cahaya. Dia tengok Imam Ar-Rafi'i duduk di atas satu tahta. Tahta tu daripada cahaya. Mana hebat Datuk Guru dia ni. Dan Imam Ar-Rafi'i memang seorang yang warak, seorang alim, seorang awliya, wali Allah. Lalu dia datang nak cerita ke Imam Ar-Rafi'i. Nak cerita, Tok Guru, malam tadi saya mimpi Tok Guru duduk atas singgah sana terbuat daripada cahaya. Cadangnya begitulah nak cerita. Datang-datang, dia lalu dekat nak sampai rumah Imam Ar-Rafi'i. Tengok Imam Ar-Rafi'i tengah kena pukul oleh isteri dia. Isteri tengah pukul punggung Imam Ar-Rafi'i. Pukul dengan kain, kain pukul. Pam. Lepas tu siap dengan kata lagi. Beletir lagi. Pupuk. Macam peluru mesin gun tu. Jadi maknanya Imam, anak murid dia pun berhenti. Nak dia kata, kesian pula ke Tok Guru aku ni, kata dia. Dapat isteri macam ni. Tak tahu isteri dia ni teruk sangat. Maka dia pun balik. Tak jadi nak cerita ke Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i pun tak dengar lagi lah cerita dia tu. Dia pun balik. Balik dia jumpa kawan-kawan lain. Dia kata, kawan-kawan semua, apa kata
Kalau kita kumpul duit sikit-sikit seorang, kita kumpul RM50, RM60 seorang, dapat berapa ratus, kita beri ke tok guru kita, Imam Rafi'i. Kawan-kawan tanya kenapa? Dia katakan guru kita tak ada duit, dia tak ada harta. Tapi sekarang aku tengok tadi, isteri dia ganas, isteri dia macam ahli gusti perempuan tu. Balon suami dia, balon tok guru kita. Jadi sudah tentulah tok guru kita ni nak ceraikan dia, tak ada benda nak mut'ah. Mut'ah ni mana? Pemberian selepas cerai. Jadi nak bayar untuk cerai ni tak ada. Tak ada duit untuk bayar untuk cerai. Jadi kitalah yang faham ni, kita berilah duit ke tok guru kita. Cerai-cerai lah seorang isteri apa macam tu. Jadi mereka perkumpul duit, maka nak beri ke Imam Rafi'i supaya guna duit tadi menceraikan isteri dia. Bagi jumpa, bagi duit ke Imam Rafi'i. Bagi duit Imam Rafi'i kata duit apa ni? Dia kata kami ni datang sebab satu hari saya datang rumah tok guru. Saya tengok isteri tok guru ni ganas, balon tok guru. Siap dengan maki lagi sebagainya. Jadi saya rasa tok guru memang nak ceraikan dia. Jadi tapi tok guru tak ada duit, tak ada harta. Jadi kami bawa sekarang supaya dapat tebus. Berikan mut'ah, pemberian selepas cerai. Imam Rafi'i senyum Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata apa? Kamu nak tahu tak? Kamu nak tahu sebab apa kamu mimpi aku duduk atas tahta? Sedangkan dia tak cerita lagi ke Imam Rafi'i. Ini nak cerita walinya Imam Rafi'i ni. Sebab apa kamu mimpi aku duduk atas tahta daripada cahaya, dimuliakan oleh Allah? Bukan kerana ibadah aku, bukan kerana wirid aku, bukan kerana aku banyak baca Quran, tapi kerana aku sabar dengan kejahatan isteriku. Maknanya sabar dengan isteri salah satu daripada jalan membawa kepada syurga. Jadi itulah mana-mana suami yang isterinya baik sangat, beritahu dia jangan baik sangat. Itu kono begitu. Maknanya supaya apa? Supaya dapat masuk syurga. Kata Imam Al-Ghazali dalam cerita Imam Rafi'i ini cerita ni nanti tuan-tuan boleh dapat dalam buku terbaru saya. Buku terbaru Tasawuf Haraki, kehidupan sufi dalam gelanggang perjuangan. Dalam mengulas isu tu, kata di Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, aku dapati, kata Imam Ghazali, sangat jarang mana-mana wali Allah tidak memiliki isteri yang menyakitkan hati dia. Rupanya begitu pula. Maknanya ramai isteri-isteri ulama ni, isteri-isteri tok guru ni, isteri-isteri para wali ni menyakiti hati suami mereka, menyebabkan suami naik makam menjadi wali-wali. Hebat pula. Jadi sebab itu kita kena sabar. Kena sabarlah. Mana dia kadang-kadang dia beletih sikit. Beletih pun tak ada apa, sabar sudahlah. Sabar. Rasa tak berapa nak tahan telinga, start motor keluar sekejap. Pergi kedai, balik kan takkan dia sambung balik, letih ke dia pun kan. Jadi maknanya itu kita sabar. Cuma jangan nak rukun tadi, solat berjamaah. Solat berjamaah dengan suami isteri, insya-Allah dia akan rukun rumah tangga. Kerana malaikat mendoakan kesejahteraan mereka berdua. Jadi sebab itu bergaduh sikit-sikit tu biasalah. Sikit-sikit bergaduh, lepas tu baik semula. Dia bergaduh tu sebenarnya saling nak bermanja. Itu dipanggil saling nak bermanja. Isteri nak suami pujuk dia, suami nak isteri pujuk dia. Isteri nak suami pujuk dia. Sebab dia lama dah tak dengar kalam-kalam, kalimat memujuk. Dulu dengar bila? Dengar dulu masa mula-mula kahwin dulu. Mula-mula kahwin, perkataan sayang, perkataan pujuk ni lama dah tak dengar. Anak dah 12 orang dah. Mana lama dah tak dengar. Jadi cara nak dengar macam mana? Buat perangai lah sikit. Buat perangai, lama-lama suami pujuk, sabarlah sayang. Lama dah tak dengar. Dengar dulu masa umur 20 tahun, mula-mula kahwin. Sekarang umur 75 tahun, tak dengar. Jadi maknanya dia nak mendengar kalimat-kalimat tu. Jadi sebab itu pujuk, memujuk itu akan mewujudkan kemesraan. Itu dia. Jadi kena banyak bersabar. Ijtanibus sab'a mubiqatis asyirki billah. Insya-Allah kita sambung pengajian kita ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jadi insya-Allah beritahulah pada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain, tak ada datanglah kuliah, tak ada. Walaupun musim apa selagi tak tutup majlis ilmu kerana berat sangat
COVID ni, maka selagi itu kita datanglah, tak ada hal. Jaga SOP kita, tak ada masalah, insya-Allah. Majlis-majlis yang penuh dengan dilingkungi oleh para malaikat, maka dia menjadi berkat dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dia tak tentu juga. Baru ni saya bertemu seorang sahabat, dia cerita, dia balik keluarga, dia balik kampung dia, balik kampung di Pahang lah, dia balik kampung dia di Pahang, rumah mertua dia. Jadi berkumpullah keluarga, mertua, birah-birah semua, sebab mak mertua buat kenduri sikit. Jadi berkumpul semua keluarga. Tiba-tiba birah dia yang kerja di Kuala Lumpur Selangor kan kuat COVID. Birah dia yang kerja di Kuala Lumpur balik ke Kuala Lumpur, buat swab, tiba-tiba dapati positif COVID. Dia ni balik ke kampung dah seminggu, berkumpul dengan mak mertua, dengan birah, dengan ipar, dengan anak-anak semua, sepupu sepapat, anak saudara. Jadi tiba-tiba balik, dia dapati dia positif COVID. Mana positif minggu lepas dah. Lalu bila begitu, kontak balik semua keluarga, kena buat swab, kena pergi test. Tiba-tiba semua tak ada. Padahal dengan isteri dia tidur sekali, dengan anak dia dukung, dengan mak mertua siap dengan urut, mak mertua sakit betis, tapi tak berjangkit pun. Mana dia tak boleh kira benda tu. Mana walaupun dah pegang, dah bersentuh, bukan setakat kontak rapat lah, kontak mesra dia panggil, tapi tak berjangkit. Jadi mana kita jangan terlalu panik, jangan terlalu takut. Kita jaga cukup dan kita berdoa pada Allah. Ya Allah, wa anta khairul hafiz. Ya Allah, engkau lah sebaik-baik pelindung kami. Lepas tu kita nak turun rumah, ulama dia kata apa? Allahumma anta khairul hafiz. Ya Allah, engkau lah sebaik-baik penolong. InsyaAllah rumah kita orang tak naik, orang tak ceroboh rumah, tak berlaku kebakaran, tak berlaku malapetaka, InsyaAllah. Di samping kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi insya-Allah malaikat jaga. Sebab keliling kita ni ada 70,000 malaikat yang jaga setiap anak Adam. Maka malaikat 70,000 ni banyak ruang lah. Malaikat bahagian kesihatan berapa ramai, malaikat bahagian tu bahagian itu. Jadi sebab itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itulah kita mohon daripada Allah. Ya Allah, turunkanlah malaikat-malaikatmu yang menjaga kami dengan pertolongan Allah, insya-Allah. Kita sambung ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Wallahu alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pengumuman sebelum kita tamatkan. Kuliah duha harian, terutama tuan-tuan juga para yang menonton ni, kita di sini Tanah Ilmu Zubaidah kita adakan juga kuliah duha harian live setiap hari jam 9 pagi, yang akan disampaikan oleh Berhormat Ustaz Hanif Ghazali. Kuliah duha harian kita buat secara live setiap hari jam 9 pagi di Facebook bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Hanif Ghazali, Adun Tajunawain lah. Tajuk dia kitab amalan dan perkara yang menjadi kebiasaan Nabi. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok amalan-amalan yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW buat, boleh tengok FB Live. Yang kedua, kuliah duha mingguan fiqh harakah daripada Sirah Nabawi oleh Ustaz Halim Nasir setiap Rabu 9 pagi secara live di Facebook. Kuliah duha mingguan fiqh harakah daripada Sirah Nabawi oleh Ustaz Halim Nasir setiap Rabu 9 pagi secara live di Facebook. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.